بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, yang berbahagia ini, 6 hari bulan 8 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Tafsir surah Asy-Syu'ara, iaitu surah yang ke-26. Surah Syu'ara ni surah yang ke-26, juzuk yang ke-19, juzuk yang ke-19. Dan insya-Allah perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 52. Ayat 52 sehingga ayat 68. Ini kisah pada kali ini, kita masih lagi bersama dengan kisah Sayyidina Musa AS. Kisah kita dengan Nabi Musa. Ini adalah merupakan episod yang keempat. Episod yang keempat dalam kisah Nabi Musa AS. Kita mula dengan Allah Ta'ala lantik Nabi Musa supaya pergi berdepan dengan Fir'aun. Kemudian Musa minta uzur, beberapa menyatakan keuzuran dia. Kemudian Nabi Musa AS pergi jumpa dengan Fir'aun, berhadapan dengan Fir'aun. Dan pada waktu itulah berlakunya ungkit-mengungkit, kan? Fir'aun ungkit dia pera Nabi Musa. Nabi Musa kata, memperhambakan anak beranak aku. Kemudian pergi pula Nabi Musa mula tunjukkan dia punya bukti-bukti dalam ayat yang ke-32. Nabi Musa tunjukkan bukti dia, iaitulah campak tongkat dia. Ini adalah merupakan kali yang kedua Nabi Musa campak tongkat. Kemudian kita pergi pada episod yang ketiga, iaitu perhimpunan ahli sihir. Perhimpunan ahli sihir di Yaumuz Zinah, pada hari pesta, hari perayaan. Dan berlakulah badi tunjuk kuat siapa yang hebat dalam perlawanan ini di antara Nabi Musa dengan As-Saharah, ahli sihir. Setelah berlakunya kekalahan bagi pihak Fir'aun dan ahli sihir masuk Islam, maka pada kali ini siri yang keempat ini, iaitu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bawa keluar Bani Israel dari Mesir. Ayat ini bermula ayat 52. Bermula ayat 52 sampai kepada ayat 68. Tamatlah kisah Musa. Baik para pelajar sekalian, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya, insya-Allah. Tengok ayat 52. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 780. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat
780. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Kita beri setakat itu dulu. Ayat 52, wa auhayna ila Musa. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Musa, bawa hamba-hamba aku keluar dari Mesir. Cukuplah perhambaan, penganiayaan, kezaliman, penindasan yang dibuat oleh Fir'aun terhadap mereka. Kita nak beri mereka kemenangan, kelepasan. Hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, yakni kaum Bani Israel, keluar pada waktu malam. Sesungguhnya kamu akan dikejarkan oleh Fir'aun dan tenteranya. Baik. Para pelajar sekalian, dalam siri yang lepas, kita telah bincang tentang Nabi Musa ketika berdepan dengan ahli sihir. Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir, dengan Saharah. Dia tanya, siapa yang akan campak dulu? Ahli sihir tanya, siapa yang nak campak dulu? Nabi Musa AS tenang. Nabi Musa kata, alqu. Qala lahum Musa, alqu ma antum mulqu. Mu campaklah dulu. Ayat ini menunjukkan bahawa ahli sihir juga mencampak tongkat dan tali-tali dia sebagai alat sihir dia yang telah disadur dengan raksa ataupun mercury. Jadi kata di para ulama tafsir, bila kayu, tongkat tu dengan tali tu ada raksa, bila kena panas sikit dia mudah bergerak. Nampak bergerak. Dalam dalam ayat yang kita bincang dalam surah Taha, ayat 67, 68, Allah SWT gambarkan qala lahum alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhim. Bila mereka campak tali-tali dia, tongkat-tongkat dia tu, kita khayal nampak macam bergerak. Tadilah dia main dengan raksa tadi. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Itu ayat 67. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Fa'aujasa fi nafsi. Tengok, Allah Ta'ala gambarkan bahawa dalam diri Nabi Musa ada perasaan takut. Ada perasaan takut. Apa dia maksud takut di sini? Ini sedikit perbincangan para pelajar sekalian, supaya kita tidak nampak kontra, kan? Jadi nampak Nabi Musa macam yakin, tiba-tiba nampak macam takut. Bagaimana tu?
Bila Nabi Musa takut, qulna la takhaf innaka antal a'la. Musa, jangan takut. Kamu al-a'la, kumpulan yang tertinggi. Maknanya kamu akan menang. Jadi di sini banyaklah cerita-cerita. Nak katanya Nabi Musa AS, bila dia tengok ular-ular, tali-tali ni bergerak, marilah perasaan gerun, rasa takut. Iyalah, banyak sangat ni. Itu satu penjelasan, kata takut. Sehingga dalam kitab tafsir, tapi tak adalah riwayat yang jelas, mengatakan Nabi Musa undur. Langkah undur sikit. Boleh jadi, banyak sangat ni tali duk bergerak ni, ngongak-ngongak mari tu, Nabi Musa undur ke belakang. Itu satu penjelasan, satu tafsiran dengan makna takut. Tapi yang menariknya para jemaah sekalian, apa yang disebut oleh dalam kitab At-Tahir Ibn Ashur, lain pula dia punya penjelasan. Dan anda rasa penjelasan ni lebih, orang panggil lebih menarik. Sebab Allah Ta'ala sebut, fi nafsihi, fa'aujasa fi nafsihi. Maknanya rasa takut tu dalam diri Musa. Bukan takut fizikal. Ada juga yang mengatakan takut fizikal. Nabi Musa tengok tu nampak macam gerung lah nampak. Kita ambil yang pertama dulu. Takut fizikal. Sebab ahli sihir dia perhati muka Nabi Musa. Ini cerita yang pertama. Masalah takut. Ahli sihir dia tengok muka Nabi Musa nampak macam terkejut. Kata mereka, ini menunjukkan bahawa Musa bukan ahli sihir. Kenapa? Kalau dia ahli sihir macam ahli-ahli saharah yang lain, dia tak takut sebab dia tahu benda tu khayalan. Dia panggil takhayyulat, dia tali, tongkat yang hanya disadur dengan raksa, maka bolehlah dia bergerak. Tapi bila Musa nampak macam takut, menunjukkan bahawa dia bukan sihir. Itu satu penjelasan. Penjelasan yang kedua yang lebih kita rasa menarik, Allah sebut fi nafsihi. Nabi Musa bimbang dalam diri dia. Dia bukan takut pun. Untuk maklumat para pelajar, Nabi Musa sudah berapa kali campak tongkat. Kali yang pertama, sewaktu dia mula-mula menghadap Allah Ta'ala di Bukit Tursena, Allah kata, wa alqi ma fi yaminika ya Musa. Campak. Di tangan kamu tongkat tu campak. Nabi Musa campak, fa idza hiya hayyatun. Tiba-tiba dia jadi ular. Tapi ular tak besar sangat. Hayyah ni makna ular kecil. Termasuk ular lidi tu orang panggil hayyah juga. Selesai. Satu episod. Bila Nabi Musa pergi berhadap Fir'aun, tengok dalam ayat 45, Fir'aun mula nak, bukan ayat 45 lagi. Sebelum daripada itu, ketika Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, Fir'aun dah mengamuk. Fir'aun kata, ayat 29, kalau kamu tak berhenti, aku tangkap kamu Musa. Musa cabar. Ayat 30, qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Fir'aun, kalau aku tunjuk bukti, aku betul, macam mana? Fir'aun kata bawa. Maka ayat 32, fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin. Tengok, ini ayat. Menarik tuan-tuan kali kita tatabuk. Ini panggil ilmu tadabbur. Apabila Musa campak depan Fir'aun, fa'idha hiya su'banun mubin. Mana ular besar. Kata di para ulama, oleh kerana Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, dia nak takutkan Fir'aun. Supaya Fir'aun gerung sikit, maka tongkat itu bertukar menjadi su'ban. Kita tengok dalam kamus, hayyah ular kecil. Su'ban ular besar. Boleh jadi macam kobra. Fir'aun pun terkejut. Oh, besar ular. Itu kali yang kedua. Maknanya Musa sudah tengok ular dia ni mula-mula kecil, sekarang sudah besar. Jadi bila dia tengok ular-ular yang
ular apa ni, ahli sihir ni, tali-tali ni macam ular lidi je. Sebab tu lagi kita kata, pada pandangan Nabi Musa, kecil tu, lekeh je lah. Nak banding dengan ular dia, yang dia sudah tengok ketika dia tunjuk bukti pada Firaun, Thu'ban. Thu'ban ni ular besar. Ini menarik kan. Ini kali yang ketiga dah campak. Maka kata di ulama tafsir, dia kata khasyahuna, bimbang di sini, dia bukan bimbang, dia kalah. Dia bukan bimbang, dia digigit oleh ular tu kecil-kecil je tu. Tapi Nabi Musa bimbang, sebab masyarakat Mesir ini masyarakatnya sebati dengan permainan sihir. Bahkan dalam rumah-rumah ahli Mesir ini kebanyakannya ada ular. Ada bela ular pokok dia. Itu ahli jarah kata, Nabi Musa bimbang, takut permainan ahli sihir ini oleh kerana mereka ramai mempengaruhi kepala pemikiran orang ramai ni. Bila mereka makin ta'assub kepada ahli sihir, yang menyebabkan dakwah dia susah untuk menembusi pemikiran mereka. Itu kebimbangan Nabi Musa. Dia kata dia bimbang, takut orang-orang ramai ini lagi ta'assub kepada siapa? Kepada ahli sihir. Lepas tu Musa bimbang relati, sudah. Nanti terpengaruh pula puak-puak ni dengan ahli sihir, payah dakwah aku ni. Dibimbang lah, mungkin satu masa, satu peringkat, mana Allah Ta'ala bagi istidraj, makna bagi peluang, bagi nak suruh ahli sihir ni makin takabur, Tuhan beri sedikit. Macam ada magic, orang tengok percaya. Itulah kata dia. Maka itu kebimbangan Nabi Musa AS. Kata di ulama, sebagaimana Nabi kita tahu dia menang dalam peperangan dengan Abu Jahal, namun begitu Nabi tetap berdoa, Allahumma inni as'aluka nasraka wa wa'daka. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, pertolonganmu, janjimu, ya Allah, supaya kita menang hari ini lawan dengan Abu Jahal. Jelaslah kepada kita para jemaah sekalian, itu apa yang berlaku kepada Nabi Musa dengan ahli sihir. Maka jelaslah, takut di sini ada kata takut secara fizikal, tapi lebih jelasnya sebab Allah kata fi nafsihi, dalam jiwa dia takut. Dia bimbang sebab hari ini, hari ini kalau tak menang hari ini, tak dapat memberi kata putus, membatalkan ahli sihir hari ini, pengikut yang ramai ini sukar untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil strategi dakwah. Sukar untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sebab inilah peluang. Karena itulah kita kata jenis main ilmu peluang, dia main is time ni kan penting. Kalau tak dapat sekarang, bila lagi? Kita tak jumpa lagi dengan masyarakat ramai ni. Bila Firaun tak akan kumpul orang ramai, beri peluang untuk Musa bercakap, untuk Musa buktikan kebenaran dia. Tapi hari ni, hari Yaumuz Zinah ni, hari perhimpunan, hari sangat besar dari sudut strategi apa. Salah langkah hari ni, kita akan lambatlah dakwah kita berjaya. Itu dia panggil langkah-langkah ni penting dalam ilmu strategi. Kalau tersilap langkah, dakwah kita tak bergerak. Kena strategi, dakwah kita akan berjalan. Baiklah, habislah cerita penjelasan tentang kenapa Allah Ta'ala sebut khifah. Nabi Musa takut. Jadi dua penjelasan itu sudah jelas. Takut sama ada mungkin takut sungguh, ataupun yang jelasnya Nabi takut kebimbangan dia terhadap penerimaan puak-puak Mesir terhadap dakwah dia. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, selesai sudah episod dengan ahli sihir. Dan ada ulama mengatakan ahli sihir telah mati syahid, dibunuh oleh Firaun. Ada juga yang mengatakan tidak. Wallahu alam. Yang penting Allah Ta'ala pun tak cerita dah apa jadi. Yang dia ceritanya, yang penting bagi kita, sikap iman. Kalau sudah masuk dalam hati orang, dia tak keluar. Tengok ahli sihir yang baru beriman, anak kata tak pernah masuk kelas fardu ain pun, boleh berdepan dengan Firaun yang begitu angkuh, yang sombong. Faqdima antaqat, jatuhlah hukum apa yang kamu nak buat, peduli apa kami. Allahu Akbar. Tinggi mantapnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita pergi kepada ayat kita ini sehingga akhir kisah Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa,
Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan pada Nabi Musa, Allah perintahkan, an asri bi ibadi, Musa, membawa hamba-hamba aku. Tengok Allah gunakan bahasa lembut, hamba-hambaku, yakni Bani Israel. Kalau kata Isra, asri makna berjalan malam. Mungkin kena keluar malam ni. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Kalau tunggu besok, mungkin kena tangkap. Kalau pecah rahsia, kena tangkap. Cuma rahsia zaman dulu bukan macam zaman kita. Rahsia dulu orang panggil sosek-sosek. Cakap sini, cakap sini. Nak sampai ke Firaun lambat. Kalau rahsia zaman kita ni belum tamat mesyuarat, perjumpaan tertutup, belum habis mesyuarat, tersebar ada video, tersebar ada audio rakaman mesyuarat. Kelahi dalam mesyuarat pun sudah keluar, keputusan mesyuarat sudah keluar, macam-macam sudah keluar, kenyataan-kenyataan ni. Tapi zaman Firaun lambat, sebab tak ada media sosial masa tu, cuma dengar cerita orang cakap. Maka ini peluang. Allah kata, Musa, asri bi ibadi, malam ni keluarkan kamu, bawa keluar kamu dengan Bani Israel, keluar ke mana? Pergi ke sebelah masyrik, sebelah timur, ke arah laut. Bawa ke sana. Itu arahan Allah Azza wa Jalla. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi, bawa keluar kamu. Kita kata dalam dia panggil ila khalij, ke tepi laut. Pergi ke tepi laut. Masya Allah, tabarakallah. Payah juga ilmu strategi ni, kan? Tapi ingat, innakum muttaba'un, Musa, sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Firaun dengan tentera dia. Membawa lari cepat, sebab kamu akan dikejar oleh Firaun dengan tentera dia. Jangan duk main slow-slow lah, delay sana lah. Waktu yang dijanjikan terus berangkat. Untuk maklumat tuan-tuan, kebetulan waktu tu ada Yaumul Fas, mana ada hari perayaan untuk Bani Israel juga. Hari perayaan Qibti baru ni, Yaumuz Zinah, selesai dah, mereka sudah tewas di sana. Jadi hari Bani Israel ni ada perayaan. Jadi Bani Israel ni walaupun dia ditindas oleh Firaun, tapi dia baik juga dengan jiran tetangga dia daripada Qibti. Ia menyebabkan mereka pergi meminjam barang-barang perhiasan daripada Qibti. Makcik, puan, saya nak ada perayaan lah sikit, mari pinjam barang kemah. Nak gelam, kau tengokkan dalam gambar-gambar mumia Firaun tu, nampak perhiasan-perhiasan dia tu besar-besar. Jadi dia orang ni pinjam gelang, pinjam ni, pinjam mahkota. Banyaklah dia punya emas, kepunyaan Qibti dipinjam oleh Bani Israel. Jadi cerita dia nak jadi cerita, lagi marah dia punya Bani Qibti kepada Bani Israel, sebab bila mereka pinjam barang-barang, apabila mari arahan Nabi Musa, keluar sekarang, malam ni juga kita kena keluar, tak sempat nak hantar barang. Jadi dia orang bungkus barang-barang kemah ni, bawa sekali ke tepi laut. Ini cerita dia. Bawa sekali ke mana? Ke tepi laut. Ramai pilihan dia. Saya nak cerita pun malas, sebab ahli dia kata ini semua cerita yang tidak ada riwayatnya yang jelas. Cuma adalah disebut. Contohnya dalam tafsir Munir kata Bani Israel duduk di Mesir 430 tahun. Riwayat kata ketika dia keluar tu ada 600,000. Kita kata wallahu alam, dari sudut angka tidak disebut oleh Allah, dan tidak ada dalam hadis yang sahih pun tidak ada. Baik, berjalanlah Nabi Musa pergi ke mana? Allah kata sebut muttaba'un. Ingat Musa, akan diikuti dikejar oleh Firaun. Hati-hatilah. Mana berjalan tu jangan duduk lenggak-lenggok, berjalan cepat. Bila Firaun dengar, Bani Israel sudah lari, Musa bawa lari. Dahlah bawa lari orang, bawa lari barang-barang pula kepunyaan Qibti. Barang kemah dia diangkut sekali pergi. Sudah. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
Setelah mengetahui keadaan itu, maka Fir'aun mengutus orang-orangnya ke bandar, ke negeri Mesir untuk mengumpulkan tentera. Fir'aun kata, malam ni juga siap tentera. Bawa, siap. Kita akan kejar Musa sebelum dia pergi jauh. Nabi Musa jalan kaki, Fir'aun dengan tentera dia, dengan kuda dia, dengan tentera dia, ada senjata, ada kenderaan, cepat lah kan. Cuma delay sikit Fir'aun nak pergi ni, ketentuan Allah Azza wa Jalla katanya ada kes malam tu yang menyebabkan dia tak boleh kejar terus. Sama ada nak kumpul tentera ataupun ada benda lain yang dia kena selesaikan. Jadi esok baru dia boleh pergi. Fa'atba'uhum musyriqin. Pagi esok baru Fir'aun ikut jejak Nabi Musa. Ini semua ketetapan Allah Azza wa Jalla. Fitnah apa? Fitnahnya Nabi Musa fitnah pesana Fir'aun, dia tak boleh nak ikut sekarang. Peluang untuk Nabi Musa jalan. Alhamdulillah. Baik. Tengok ayat. Fir'aun bila panggil tentera-tentera dia bagi, orang panggil bagi semangat. Semangat untuk kejar Nabi Musa. Dia kata apa? Tengok ayat 54. Inna ha'ula'i lasyirzimatun qalilun. Para tentera sekalian, sesungguhnya orang-orang Musa itu golongan yang kecil je. Sedikit. Nak banding dengan tentera kita, yang ikut Nabi Musa lagi sedikit. Dha'ifatun, mereka lemah, tak ada senjata. Kita ada senjata, apa kau takut? Mungkin tentera Fir'aun bimbang juga sebab dia tengok Nabi Musa ni ada tongkat, boleh jadi ular pula telan semua tali-tali ahli sihir. Itu salah satu daripada sebab ahli sihir cepat beriman. Sebab apa? Biasanya ahli sihir ni kalau dia berlawan sama dia, bagi tunjuk tali, tunjuk tongkat tu ada kat situ, tak boleh ambil. Tapi yang peliknya nak tongkat Nabi Musa, dia telan semua. Talqaf mana dia seduk semua, kosong jadi. Padang tu kosong, tak ada tongkat. Gimana? Bila Nabi Musa pegang balik ular dia, besar ni, mana tali aku? Di mana tongkat aku? Tak ada. Jadi, bukan sihir ni. Ahli sihir, kata orang hanya jauh hari mengenal manikam. Jadi, dia tahu bukan sihir. Baik. Fir'aun kata, jangan bimbang tentera semua. Mereka hanya kumpulan yang sedikit, kecil. Dhaif. Ayat yang kedua. Wa innahum lana laghaizun. Dan sesungguhnya mereka telah melakukan perkara yang kita marah. Fir'aun kata dia telah buat perkara yang menyebabkan kita marah. Apa sebab dia marah? Sebab yang pertama, dia lari. Musa bawa lari orang kita. Sedangkan Bani Israel ini hamba-hamba mereka. Orang yang ditindas. Kalau tak ada ni siapa je nak sapu rumah kita, siapa nak angkut sampah. Macam-macam lah dia punya teori. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan-perempuan Bani Israel telah pun meminjam perhiasan-perhiasan kepunyaan Qibti. Dia bawa lari sekali. Jadi banyaklah dia punya hujahnya. Bawa lari tengah malam, bawa lari barang orang. Jadi lepas pada ni tak ada lagi orang yang kita nak tindas. Yang ketiga, kenapa kita kena kejar? Wa inna la jami'un hazirun. Dan sesungguhnya kita sekalian, Fir'aun kata, sentiasa beringat dan berjaga-jaga. Kita punya SOP ketenteraan kita kuat. Tentera kita ada. Langkah penjagaan kita sudah kuat. Musa tak boleh nak lawan kita. Jadi tiga sebab ni Fir'aun bagi ceramah, motivasi ataupun ceramah ketenteraan kepada tentera dia supaya jangan takut. Maknanya kalau kita tentera dengar pun nak lawan, habis dah barang-barang kemah. Silap-silap hak bini dia pun kena angkut juga. Jadi banyak sebab. Baiklah. Fir'aun pun pada pagi esok ikut apa? Ikut jejak Nabi Musa.
fa'atba'uhum musyriqin, dalam ayat yang kata fa'atba'uhum musyriqin, makna dia ikut pagi esok. Tengok ayat 57 dulu. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Dan dengan sebab itu maka kami jadikan mereka, Fir'aun dan tenteranya, keluar meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Allahu Akbar. Abdillah Fir'aun. Ini orang panggil keluar kali terakhir, meninggalkan kebun-kebun, kemewahan mereka, mata-mata air yang mengalir, istana yang indah, tinggal semua, lari pergi ikut Nabi Musa, mencari mati sedang menunggu di hadapan. Allahu Akbar. Nak kata apa dah? Allah Ta'ala tetapkan Fir'aun terpaksa meninggalkan harta benda dia kerana nak kejar Nabi Musa. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, mereka tinggal kebun-kebun, tali-tali air yang comel, wa kunuzin wa maqamin karim, dan juga kunuz maknanya khazanah, kekayaan serta tempat tinggal yang mulia. Allah, rugilah Fir'aun. Tengok nota 12-13, yakni perbuatan Fir'aun dan tenteranya keluar mengejar Nabi Musa AS dan kaumnya menyebabkan mereka tidak balik-balik lagi ke negeri mereka Mesir yang kaya dan subur dengan sungai Nilnya yang cantik. Masa itu bukan ada pencemaran sungai. Mereka akhirnya telah dibinasakan oleh Allah dalam Laut Merah. Dia panggil Laut Qalzum. Laut Merah tu Laut Merah, Laut Qalzum. Mana dia begini keluar kali terakhir lah. Tak balik-balik lagi dah. Allahu Akbar. Allah kata apa? Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikianlah keadaannya. Kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya milik Bani Israel sebagai pusaka. Jadi semua benda, barang-barang kemah yang dibawa oleh wanita Bani Israel tadi sudah menjadi hak mereka. Tuan dia sudah mati, kan? Kebun-kebun, mata air, tempat-tempat tinggal kepunyaan Fir'aun, semuanya kosong, diberikan kepada Bani Israel. Maka timbul di sini soalan, adakah Bani Israel balik semula, yutan balik ke Mesir, langkah balik laut, balik semula ke Mesir, atau mereka meneruskan perjalanan ke mana? Ke Palestin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini khilaf ulama lah. Ada mengatakan qila raddallahu Bani Israil ila Misra ba'da khurujihim. Bani Israel balik semula ke Mesir dan mereka telah memiliki, menguasai kebun-kebun, rumah-rumah, istana-istana yang ditinggal oleh Fir'aun dan kucu-kucunya. Kita kata wallahu alam, ada yang mengatakan mereka tak balik dah. Cuma Allah gambarkan bahawa binasa semua ada Fir'aun, tapi mari generasi lain yang tinggal di Mesir. Wallahu alam. Kita tak payahlah duduk kaji banyak-banyak di sini. Yang kita nak kaji apa pengajaran yang kita nak ambil. Angkuh, sombong Fir'aun, akhirnya rumah dia kosong, orang lain pergi duduk. Masya Allah. Baik. Allah gambar di sini. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Maka Fir'aun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika musyriqin, ketika matahari terbit. Jadi di sini para ulama mengatakan dua isyraq di sini, sama ada musyrikin dengan makna pagi esok, maknanya malam tu Musa keluar, pagi esok waktu pagi Fir'aun kejar. Musyriqin dengan makna arah timur. Ke arah timur, masyrik, maghrib tu barat kan, arah timur. Maknanya Nabi Musa pergi ke arah timur. Jadi kata di para ulama, kilal makna yaini sahih. Dua-dua makna tu betul. Maknanya pagi esok waktu syuruk Fir'aun mula bergerak menuju ke arah masyrik, ke arah timur, sebab Musa pergi ke sana. Dia pun ada juga pengintip dia. Kan, dia juga ada pengintip, siapa dia nak lalu kok ni. Nabi Musa pergi ke sini, dia pun kejar.
Kejar-kejar, dia panggil Khalid Teluk Suis. Oh, sudahlah. Nabi Musa berjalan, Firaun dengan tentera, dengan kenderaan, cepat sampai. Jadi katanya malam tu dia tak bergerak lagi. Pagi esok baru dia kejar. Ada juga yang mengatakan malam tu gelap, tak boleh nak kejar, tak boleh nak. Banyaklah dimensi kenapa Firaun tak pergi selalu malam tu. Yang pentingnya Allah tak angkat, tak gerakkan hati dia nak pergi, adalah sebab-sebab yang tersendiri. Kan? Baik. Tengok ayat 61, ayat yang cukup mencemaskan. Cemas dah lah. Bila Nabi Musa sudah sampai di tepi laut, tiba-tiba gelap belakang, nampak Firaun dengan tentera dia sampai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan bagaimana keadaan Bani Israel. Tentulah resah. Tentulah orang panggil gelisah. Kelang kabut Musa. Nuh, belakang ni mari dah Nuh. Nabi Musa dia tahu. Allah yang perintah dia bawa ke sini. Allah bagi tahu dia akan menang. Takkanlah dia kena tangkap. Tengok ayat 61. Episod yang mencemaskan. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, dekat dah lah tu, nampak dah Musa, Nuh, gelak Nuh, tentera Firaun berapa ribu datang. Sudah. Berkatalah orang-orang Nabi Musa. Bani Israel berkata, ya Musa, inna lamudrakun. Sesungguhnya kita akan ditawan oleh Firaun. Lemah semangat lalu buat dia. Kita kena igak dalam Firaun. Kena tangkap dah lah. Kan? Orang kata kena igak dah lah buat kita Musa. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh orang panggil pertolongan Allah mesti datang. Nabi Musa jawab. Tengok ayat 62, Nabi Musa kata apa? Qala kalla. Wow. Nabi Musa bagi sepatah. Nabi Musa jawab, tidak. Jangan khawatir. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan fikir akan berlaku demikian. Kita akan menang. Allah Ta'ala janji aku kita. Allah Ta'ala yang suruh aku bawa kamu ke sini. Bukan untuk mati di tepi laut. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Allah dengan pemeliharaan dan pertolongan. Dan Allah akan tunjuk jalan kepadaku. Musa jawab sepatah, kalla. Kata orang kalimah kalla Nabi Musa ni, kalau dicampak di atas bukit, bukit hancur. Kalau dicampak ke dalam laut, laut kering. Dicampak ke mana saja pun akan menggegarkan. Sebab apa? Ini kalimah imaniyah. Kalimah yakin kepada pertolongan Allah. Nabi Musa jawab, kalla, tidak. Jangan fikir kena Fir'aun menang hari ini. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila kita yakin dengan pertolongan Allah, itulah jawapan kita. Tapi apa? Yalah, tengok tahap lah. Tahap kita, tahap siapa? Tahap keyakinan tu tak sama-sama, maka kuat. Nabi Musa kata, sayahdin. Allah akan tunjuk pada aku jalan bagaimana nak lepaskan kita semua. Jangan bimbang. Baik para pelajar sekalian, tengok ayat 63. Ini kali yang keempat Nabi Musa guna tongkat dia. 3 kali. Kali pertama dia tunjuk kepada Allah Ta'ala nak tunjuk Nabi Musa, tongkat tu hidup, campak. Kali yang kedua, Su'ban, bila berdepan dengan Firaun. Kali yang ketiga, sewaktu berhadap dengan ahli sihir. Kemudian ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, penggunaan tongkat dia secara mukjizat. Yang dia guna tarik kambing, itu cerita lain. Ayat 63. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lalu kami wahyukan kepada Musa, Musa, idrib bi'asakal bahra. Musa, tongkatmu buat apa tu? Pukul laut. Tongkat ada besar ni, pukul laut, apa nak jadi? Pukul dengan keyakinan, taat kepada perintah Allah, kamu akan tengok ajaib benda yang akan berlaku depan mata kamu. Nabi Musa pun ambil tongkat dia, bismillah, pam, atas laut, fanfalak, berhenti selalu laut, break automatik. Tengok ni, setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Ada kata 12 lorong, mengikut kabilah Bani Israel. Kena laut tu berhenti automatik, jadi lorong. Ajaib wallah. Fakana kullu firqin qattaudil azim. Lalu menjadilah air itu, tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Laut dalam ni, laut ni bukan sungai bang. Laut merah ni, laut Kalzum ni, laut dalam kan. Bila tengok laut dalam, kena tongkat Musa, dia jadi kering, kosong gitu, jadi macam kita lalu di celah bukit. Allahu Akbar. Kalau kita kata 0,5 kilometer laut dalam, berapa banyak 0,5 kilometer, bukannya bukit kecil. Allahu Akbar. Firaun duduk tengok, Musa terbelah laut depan mata dia pula. Allahu Akbar. Baik, Nabi Musa dah jalankan tugas, laut sudah terbelah depan mata. Ayat 64, wa azlafna thammal akharin. Dan kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ. Golongan mana? Tengok nota di bawah 12-14. Golongan yang lain itu ialah Firaun dan kaumnya. Firaun pun sampai, yakni semasa Nabi Musa dan kaumnya melalui laut yang terbelah itu, Firaun tengok dengan mata dia, Musa masuk. Maka Allah mendorong Firaun dan tenteranya mara ke situ. Firaun fikir juga 4 kali, ni laut ni awak. Laut ni, air ni bergerak pergi kanan ni, bukan main-main. Macam ini cerita Israeliat ni. Cerita Israeliat ni kalau kita cerita memang orang suka, tapi sahih ke tidak wallahu alam. Katanya kuda Firaun tak nak masuk. Kuda ni dia otak dia lain, dia bukan macam manusia. Manusia ni ikut nafsu, kuat, sebab tu duk berkelahi tak terpasar, tak kira musim. Jadi Firaun nak pergi, kuda dia tak mau nak pergi. Katanya ada kuda putih, kuda betina putih cantik, mari duduk depan. Pergi, kuda Firaun pun zoom, ikut sekali. Wallahu a'lam. Itu cerita Israeliat. Tak payah tulislah cerita, saya nak ceritakan tuan, ada dalam sebahagian tafsir duk cerita lagu tu. Yang pentingnya Allah nak matikan Firaun, maka dia gerak hati dia masuk, Firaun pun masuk. Masuklah Firaun. Bila dia masuk, semua tentera dia sudah di tengah-tengah. Laut pun bercantum balik, gem, habis lah. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang sama dengannya sekaliannya, semua dalam kumpulan Musa selamat. Termasuklah si Musa Samiri. Musa Samiri, pereka pencipta anak lembu, ada juga dalam tu. Kalau Musa Samiri dah mati sesama sana, tapi ujian tak habis-habis. Fitnah berlaku lagi. Musa Samiri ada sekali dalam tu. Masya Allah, tabarakallah. Thumma aghraqna al-akharin. Masya Allah. Kemudian kami tenggelamkan golongan lain yang mengejarnya. Dalam surah Taha, tuan-tuan kalau nak tengok yang cerita sedap, dalam surah Taha, saya rasa saya panjang juga episod sana. Allah kata dalam surah Taha ayat 77, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Laut jadi kering, la takhafu darakan wala takhsha. Mu jangan bimbang, masuk je laut.
Jadi Nabi Musa sudah selamat, Fir'aun pula masuk dalam air, sudah tenggelam. Masya Allah. Kemudian dalam ayat ini Allah tamatkan perbincangan tanpa menceritakan kepada kita apa jadi dengan Fir'aun. Nah, ini cerita dalam Quran, kita kena baca surah ni. Episod tu disambung, maka dia jadi lengkap. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa? Summa aghraqnal akharin, kami tenggelamkan Fir'aun. Habis apa jadi dengan Fir'aun? Allah kata apa? Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Tanda sudah ada. Inna fi qissati Musa wa Fir'aun la'izatan wa ibratan azimah wa dilalatan wadihatan ala sidqir rasul. Dalam peristiwa Fir'aun ini ayah, tanda benarnya Rasul. Jadi di sini kata di ulama tafsir, benarnya Nabi Musa alaihissalam. Benarnya Nabi Musa. Ada juga yang mengatakan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cerita, sedangkan dia tak pernah pergi ke tepi laut tu, dia tak pergi melawat Mesir. Nabi kita ni dia pergi ke Syam je. Tapi dia boleh cerita apa yang berlaku di zaman Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun tenggelam, maka ini semua tanda. Karena itu dalam ayat lain Tuhan kata summa nunajjika bi badanika litakun liman khalfaka ayah. Allah kata kemudian kami selamatkan jasad Fir'aun. Kami selamatkan jasad Fir'aun, hantar balik ke pantai. Bila orang tengok, oh ni mendiang Fir'aun. Kan? Ni mendiang Fir'aun ada ni, cari-cari. Untuk apa? Supaya menjadi tanda kepada orang yang datang kemudian bahawa setiap penguasa yang zalim, inilah kesudahannya. Setiap penguasa yang zalim, yang kufur, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apa dia? Inilah masir dia. Orang yang mengaku jadi Tuhan pun mati. Maknanya jasad Fir'aun dihantar balik oleh Allah Ta'ala supaya menjadi ayah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi panjanglah dia punya cerita. Sampai hari ini pun tak habis-habis. Dulu saya dah cerita. Saya pergi ke Mesir 2 kali, nak pergi tengok mayat Fir'aun, tak dapat. Fir'aun pergi mengembara sana sini, hidup lagi. Orang duduk siar dalam internet, ada pasport kepada mendiang Fir'aun, ada pasport untuk dia keluar Mesir. Sekali dia pergi ke Perancis untuk dibedah siasat postmortem, tengok sebab-sebab kematian mendiang Fir'aun. Jadi kalau kita tengok mayat Fir'aun, tangan dia diikat. Tuan-tuan tengok, dia tengok dalam gambar lah. Mayat Fir'aun, mumia dia tu, tangan dia diikat gini. Diikat. Sebab apa kena ikat? Kalau dibuka ikatan, katanya dia bergerak gitu, naik depan. Menggambarkan Fir'aun sedang mati duduk di atas kuda dia, tali, satu tangan dia pegang tali, satu tangan lagi pegang perisai. Penyangga orang panggil ni, perisai. Nak lawan musuh ni. Masuk dalam laut, tenggelam sekali dengan tu, pada itulah tangan dia ditarik, dia ikat. Wallahu alam, ini laporan yang dibuat kajian postmortem. Postmortem ni panggil, kaji postmortem. Jadi pengkaji dia, doktor pakar bedah dia, nama dia Murais Bukai. Murais Bukai ni dia kaji, dia tengok, oh Fir'aun mati dalam laut sebab dalam paru-paru dia ada garam. Jadi bila orang cerita kepada dia, Islam sudah cerita lama dah, belum mengkaji lagi. Akhirnya Murais telah masuk Islam. Dan dia telah tulis kitab dia, Quran, Bible, sains dan sains. Buku ni menariklah untuk tuan-tuan kaji. Kita pun tak ada masa nak cerita panjang di sini, para jemaah sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Baik para pelajar sekalian, apa jadi dengan Fir'aun? Allah kata, aku hantar balik mayat Fir'aun untuk dijadikan ayah. Untuk dijadikan ayah. Tapi Tuhan kata, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Masya Allah. Dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Siapa dia ni?
lam yakun aktsaru qaumi fir'aun mu'minina billah. Tak ramai orang di kalangan pengikut Fir'aun Qibti yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tak ramai. Qillah. Tengok di kata sini, maksud dianya pengikut Fir'aun tak ramai yang beriman. Yang berimannya siapa? Isteri dia Asiah. Mu'minu ali Fir'aun, orang yang beriman di kalangan Fir'aun qalil, sedikit sangat. Itu satu tafsiran. Ada tafsiran yang kata ayat ini turun kepada Nabi SAW. Maka walaupun kamu sudah tengok pergi berjalan ke Syam, pergi berjalan ke Yaman, kamu tengok kebinasan orang dulu, kamu juga dengar cerita Fir'aun, wa makan aktsar mu'minin, tak ramai juga yang beriman. Jadi itulah boleh katakan orang beriman tu bila-bila pun sedikit. Zaman kita ini orang beriman nak banding dengan kafir, ramai kafir. Yang sudah beriman pun yang betul-betul berpegang dengan Quran dengan sunnah pula sedikit nak banding dengan orang lain. Jadi kita sabarlah. Karena itulah kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bersabarlah pahai pencinta sunnah, fa innakum qalil, innakum qillah. Pencinta betul-betul yang cinta sunnah Nabi sedikit. Jadi para pelajar semua, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan sedikit. Kemudian Allah tamatkan ayat ini dengan ayat 68. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah jua yang maha berkuasa untuk membinasakan orang-orang yang kafir. Rahim, lagi amat mengasihani, memberi kemenangan kepada orang yang beriman. Jadi ayat ini dua tafsiran. Al-Aziz, makna Al-Jabbar, Al-Qawi, Allah Ta'ala yang maha berkasa, maha gagah perkasa. Al-Qahir, yang menang. Al-Ghalib, Al-Muntaqim ni'adaihi. Rahim bi'ibadihi, dan dia sudah memberi rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Ada juga ulama kata Rahim, sifat Allah Ta'ala Rahim, ditangguhkan jatuh hukuman. Abu Jahal lawan Nabi di Mekah, tak mati. Dia mati di mana? Mati dalam peperangan Badar tahun yang kedua. Maknanya sudah berlawan hampir 15 tahun, barulah boleh mati. Abu Sufyan, takdir Allah Azza wa Jalla, tak mati. Tahun yang ke-8 dia masuk Islam. Rahim Allah Ta'ala. Kalau Tuhan ambil tindakan, mati Abu Sufyan kali dengan pokok kafir lain. Fir'aun katanya selepas peristiwa Yaumuz Zinah, berlawan dengan ahli sihir, berapa tahun lagi mereka hidup balah dengan Nabi Musa, sampailah kepada peringkat Nabi Musa dakwah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi tak ramai yang beriman. Tak ramai juga yang beriman. Akhirnya puak-puak Fir'aun mati tak beriman. Termasuklah dia sendiri. Untuk maklumat para pelajar, ini menarik ilmu tadabbur kita. Tuan-tuan tengok ayat inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah Ta'ala ulang dalam ayat, dalam surah ni saja 8 kali. 8 kali. Tengok. Bermula daripada tanda nombor ayat. Ayat 9. Tuhan sebut wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat yang sama. Kemudian ayat ni 68. Ayat 9 permulaan berperbincangan tentang Nabi Musa tadi. Kemudian mari ayat yang ke-9, ayat 68, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah Ta'ala tu maha gagah perkasa, dia boleh je nak mati semua orang, tapi Tuhan Rahim, kesian belah dia. Setelah selesai cerita Nabi Ibrahim nanti, ayat 104 Allah sebut juga wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Selesai cerita Nabi Nuh, ayat 122, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Selesai, itu yang keempat. Yang kelima, selesai daripada cerita Ad, ayat 140, ulang balik ayat ini. Selesai daripada cerita Samud, ayat 159, Allah ulang balik. Selesai cerita Nabi Lut, ayat 175, dan yang terakhir cerita Nabi Shu'aib, ayat 191, Allah kata wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Tuan-tuan boleh bincangkan
kenapa 8 kali Allah ulangkan ayat yang sama. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Jadi saya serahkanlah kepada para pelajar untuk tadabbur, kaji-kaji sampai ke ayat terakhir kita nanti, insya-Allah mungkin kita akan ulah di sana. Kenapa Allah ulangkan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, tamatlah episod 4 siri kuliah kita tentang Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah dalam ayat 69 kita akan sambung cerita watlu alaihim naba'a Ibrahim. Kita akan masuk pada kisah Nabi Ibrahim pula, insyaAllah. Baiklah, sebagai kesimpulan, sebagai beberapa faedah al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikannya, dari sudut ilmiahnya, dari sudut dakwahnya, apa yang kita dapat. Yang pertama, saya sebut ringkas lah, nak panjang masa sudah lewat. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Allah kata kami keluarkan Firaun daripada kebun-kebun, daripada mata air. Ayat ini menjadi amaran kepada semua penguasa-penguasa yang zalim, taghut-taghut yang ada atas dunia ini, supaya mereka sedar bahawa nikmat mereka dengan sebab kufur akan hilang. Akan hilang. Jadi zaman kita ini kita tengok nikmat yang besar-besar kan, macam-macam nikmat yang tak ada orang zaman dulu. Tapi nikmat itu akan hilang. Dulu Rusia besar, Soviet, USA, macam-macam negara, semua itu akan hilang. Akan hilang. Cuma dia tak hilang sehari dua. Sebab inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kita ni kalau boleh hak kafir ni hilang selalu atas dunia ni. Musuh kita mati telak. Allah kata aku boleh je ambil tindakan, tapi aku juga bersifat dengan rahmat, bagi peluang. Yang kedua, dilalah alnal muayanah. Bila kita tengok dengan mata kita, keyakinan tu bertambah lagi daripada kita dengar. Tengok. Betul ke tidak? Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala tunjuk tungkat dia. Tungkat mula-mula jadi ular, jadi hayah, kemudian jadi su'ban. Kemudian yang ketiga ni tak tahu besar mana. Sebab Allah Ta'ala tak sebut. Jadi apa? Tuhan kata, fa'alqa Musa. Bila Nabi Musa campak, talqaf. Ular tu sedup semua dia punya tali-tali dan tungkat. Jadi nampaklah Nabi Musa tengok. Kan? Maka itu dia panggil ayat-ayat Allah Ta'ala. Bila dia Tuhan nak tunjuk, bila tunjuk depan mata, lagi tinggi darjat. Kita boleh tengok sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa bila tunjuk 2 kali, ketika di Tosena depan Firaun, Nabi Musa yakin bahawa ular-ular yang ditunjuk oleh ahli sihir ni simple je. Sebab dia yakin tongkat dia lebih hebat daripada ular-ular si ahli sihir, tali-tali ahli sihir. Dan juga pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Musa alaihissalam juga, dia tengok sendiri kuasa Allah, laut terbelah. Macam mana mereka tak yakin lagi? Allahu Akbar. Kita pergi kepada yang ketiga. Faedah yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia tunjuk jalan maknawi, jalan hidayah, Allah Ta'ala akan tunjuk juga jalan hissi, secara fizikal. Sebab tu Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Maknanya sebagaimana kita jalan beriman, Allah tunjuk jalan kelepasan daripada Fir'aun. Jadi dua-dua kita dapat. Siapa yang beriman, dia dapat 2 jalan. Yang pertama, jalan petunjuk hidayah daripada sesat. Yang kedua, jalan yang menyelamatkan dia di dunia dan juga di akhirat. Jadi Allah Ta'ala mari pada kita syariat supaya kita buat benda baik. Mari syariat tinggal benda haram. Tapi kita hari ni Masya Allah, benda baik kita buat, tapi nak tinggal benda haram tu susah. Lepas solat boleh lagi bincang bagaimana nak terul orang pagi ni. Kira tu. Ada setengah pemilik Facebook ni, Allah Ta'ala lah bagi hidayah pada dia. Pagi, petang, siang, malam duduk terul orang je. Duduk jadi kita panggil Facebook batu api, duduk bergasak di situ lah, pagi, petang, siang, malam. Tak kira lah kawit tak kawit pun duduk balas situlah. Lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan kena ingat,
fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Allah kata kami keluarkan Firaun daripada apa? Daripada kebun-kebun, mata air, kunuz, gedung-gedung, khazanah-khazanah harta benda. Dalil ala anna al-insan qad yu'khadhu min haitsu yara. Allah Ta'ala kadang-kadang dikalahkan di tempat yang mereka rasa menang. Ini satu perhatian dalam ilmu tadabbur ni. Dia kata qad yu'khadhu min haitsu yara annahu ala wa zahara. Ada kalanya kita rasa kita menang, di situlah mereka dikalahkan. Kalah di tempat mereka rasa menang. Tengok Firaun dengan penuh keyakinan, penuh confident, dia rasa dia boleh kalahkan Nabi Musa Yaumuz Zina, sebab tu dia yakin. Bawa mari pakar-pakar sihir dalam negeri Mesir yang paling pakar. Hak mana tak pakar duduk tepi-tepi. Yang pakar duduk sini. Telah diberi offer jawatan besar-besar, minal muqarrabin, kan? Tapi apa boleh buat? Dia kalah di mana? Dia kalah di hadapan pengikut dia. Satu, Abu Jahal. Bila dia tahu Abu Sufyan telah bawa lari barang-barang dagangan daripada Syam mengikut jalan tepi laut, dan mereka telah selamat daripada kepungan dikejar oleh Nabi sallallahu dan para sahabat. Abu Sufyan, orang kata Abu Sufyan dah maklum kepada Abu Jahal, balik. Barang-barang dagangan kita beres. Si Abu Jahal ni sombong. Dia ingat dia menang. Dia kata apa? Wallahi la narji'. Dia bersumpah, demi Allah kita tak akan balik hatta naqdam badran nasqiya bihal khumur wa na'zif alaina alqi. Kita tak akan balik. Kita akan pergi ke Badar. Kita akan bergendang. Kita akan minum arak. Kita tewaskan Muhammad. Sebab dia tahu Nabi kita hanya 300 orang, tak ada senjata. Apa boleh buat? Maka di situlah mereka ditewaskan. Zaman kita ini kadang-kadang kita rasa kita kuat. Kita sudah cukup kekuatan. Sudah cukup sokongan. Di situlah tempat kita dikalahkan. Ada berlaku. Macam-macam Allah Ta'ala nak jatuhkan, kita kena ingat. Dikalahkan tempat kita rasa menang, ini satu orang panggil, satu benda yang berat bagi seorang. Firaun kalah ketika dia rasa menang. Abu Jahal kalah ketika rasa menang. Orang lain juga boleh kalah ketika rasa menang. Wal'iyazubillah. Kerana itu kita kena bergantung dengan Allah banyak. Jangan. Kata orang jangan over confident. Oh, kita hebat, kita sudah cukup, kita punya cukup kita punya sokongan. Allah Ta'ala nak malukan, boleh ya. Tak ada apa. Yang kelima, wa inna la jami'un hadirun. Kami sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Ini kata di para ulama, al-hazar, langkah berjaga-jaga mesti diambil. Dalam apa saja pun, kita kena buat saddu zara'i. Kita sebagai seorang pendakwah, kita tengok perbuatan ini boleh pergi kepada kerusakan kepada masyarakat, maka kita mesti sekat. Contoh, kerusakan berlaku pada masyarakat apabila berlakunya ta'assub. Ta'assub melampau orang ini kepada guru, kepada pendakwah, maka menyebabkan mereka akan tertutup mata minda, tertutup mata hati. Apa yang dibuat oleh orang ini semua betul belaka. Itu bahaya. Ini dia, jangan main. Kita tengok orang ni dah mula mencintai benda-benda yang pelik-pelik, logo-logo, replika, ini akan pergi kepada ni. Kita kena pendakwah, kena sekat, jangan buat benda ni yang akhirnya akan jadi penyembahan. Sudah berlaku di zaman Nabi Nuh dulu. Itu ingat. Contohnya ahli-ahli politik, pentadbir negara kena ambil tawakku'at. Covid berlaku. Kalau tidak sekat, kita akan berat lagi kena. Ramai lagi mati. Kita pun sekat. Buat lockdown. Lockdown yang pertama nampak macam jadi. Lockdown yang kedua macam tak menjadi. Itu semua tajribah. Ada kala jadi, ada kala tak jadi. Bila tak jadi ni kena tukar strategi lain. Contohnya pihak penguasa agama buat strategi tutup masjid. Takut jadi kluster masjid. Sehingga tak boleh nak solat. Nak solat Jumaat tidak dibenarkan kecuali 4 orang. Tiba-tiba mencanak, kata orang, naik COVID. Kita kena fikir, bukan salah masjid, salah lain. Bukalah masjid. Bagi orang umat Islam pergi solat Jumaat. Pergi solat berjamaah. Solat Jumaat, tuan-tuan jangan takut.
Saya punya pengalaman apabila masjid dibenarkan solat jemaah 50 orang, tak sampai yang pergi. Kecuali masjid besar. Yang pergi berpacik-pacik yang ada biasa tu juga. Maknanya strategi tutup masjid tak berjaya, tukar strategi. Ini kita, itu dia panggil siasah. Siasah ni maknanya politik pentadbiran, kena bergerak dalam peperangan. Kita kena tukar strategi mungkin 2 kali satu hari. Bukan 2 hari sekali, 2 kali satu hari tukar strategi. Sebagaimana Nabi kita duduk dekat telaga yang terakhir, tiba-tiba mari sahabat Mirkat kata, ya Rasulullah, kalau nak perang bukan di sini, di sana. Nabi kata berangkat, boleh je tukar. Jadi kita pun jangan marah, jangan troll. Hari ni lain, esok lain. Kita ini strategi. Tapi kita kena ingat langkah hazar, berhati-hati penting dalam pentadbiran. Yang keenam, fa akhrajnahum min jannatin uyun, bahawa di antara nikmat, di antara azab Allah Taala itu bila dia tarik nikmat. Itu dia panggil azab. Kita sihat boleh, tiba-tiba sakit. Itu sudah dikira satu penarikan nikmat yang telah Tuhan beri. Maka dia, orang Firaun total dia punya nikmat ditarik. Mati habis puak dia. Yang ketujuh, hukuman azab bila datang selepas diberi nikmat lagi dahsyat. Kita kalau orang miskin tak pernah rasa kaya, lebih sabar. Tapi bila setelah pernah rasa kaya, pernah merasai jawatan, pernah merasai kesenangan, berjalan disambut orang, nak naik kereta dibuka pintu, tiba-tiba hilang jawatan, meroyanlah jawab dia. Tengok. Ini dia kata, Allah gambarkan fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, al-uqubah ba'da tan'im asyad. Makna benda yang berlaku selepas dapat nikmat lagi dahsyat. Jadi kita tak pelik. Jadi Firaun lagi gila dia punya, sebab dia tengok kekalahan dia depan Nabi Musa yang bertalu-talu, akhirnya mati. Apa lagi? Yang ketujuh, yang ke-8 dah kita ni. Kunuz. Kunuk ni perbendaharaan, kata di ulama, semua benda yang disimpan tak bayar zakat nama dia kunuz. Wa kunuzin, mana-mana orang yang tak bayar zakat dia panggil kunuz. Wallahu a'lam, itu ayat. Yang keseterusnya, yang ke-9, wa aurasnaha bani Israel, dan kami berikan Mesir itu kepada Bani Israel. Bagaimana? Barang-barang perhiasan yang dipinjam oleh Bani Israel daripada Qibti, akhir sekali jadi hak mereka. Jadi bagaimana? Sedangkan Nabi kata, umat ini je dibenarkan ambil harta ghanimah, tapi orang dulu tak boleh ambil. Maka kata ulama, Firaun bukan berperang dengan Musa, dia kalah, dia tenggelam dalam laut. Jadi harta dia tu dikuasai oleh Bani Israel atau siapa saja selepas daripada itu. Ini saya ringkas ni. Kalau tak faham kena tanya semula ni. Sebab kita nak cepat dah ni, masa sangat habis. Allahu Akbar. Yang terakhir lah kita ambil. Yang terakhir, bila Nabi Musa tersepit, cemas, sebagai qaid, pemimpin yang beriman, jangan lari daripada tawakal. Bila orang dia kata, Musa, inna la mudrakun, kami kena tangkap. Musa kata, la in kalla, tidak. Mana pemimpin jangan mudah gelabah, jangan Musa duk garuk kepala, sudah nak lari mana. La. Musa kena tegas, inna ma ya rabbi. Kita pun kena yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebab, dan mesti mengambil sebab. Kena ambil sebab. Kalau tak ambil sebab, tak boleh. Apa dia ambil sebab? Allah suruh Nabi Musa pukul laut. Kalau Tuhan kata kun payakun, boleh je laut belah. Tapi nak suruh jadi sebab, Nabi Musa ambil tongkat dia yang kecil, boom, belah lalu laut. Itu langkah ambil sebab. Jadi kita hari ni pun jangan duduk saja, ya Rabbi, dan langkah sebab tak ambil. Semalam ada orang tanya soalan, kami dah doa banyak dah Ustaz, tapi kenapa Tuhan tak makbulkan doa? Kita kata, contohnya kita nak anak kita daripada nakal supaya baik. Kita doa, ya Rabbi, anak nakal jadi baik, gitu je. Tapi anak kita tidur tak salat subuh, biar, ya Rabbi. La. Ya Rabbi, dengan air mata, didik anak dengan cara baik, baru betul. Maknanya bergantungan dengan Allah, tapi kita juga kena langkah mengambil sebab, mesti ada. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 faedah yang dapat kita kutip. Kalau nak 20 pun boleh, tapi saya tangguhkan dulu.
Mungkin kita jumpa cerita Nabi Musa lain pula, kita cerita lagi insya-Allah. Yang penting para jemaah sekalian, 8 kali Allah Ta'ala ulangkan ayat wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar buat kerja sekolah, kerja buat kajian, kenapa Tuhan ulang 8 kali wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Siapa yang dapat beri jawapan, dia dapat ilmu. Nah, saya nak bagi hadiah pun jauh kan, bagi hadiah PDF hari-hari boleh dapat dalam grup kita, tapi hadiah ilmu yang paling baik. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.